Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baiklah, hari ini kita akan sambung pelajaran kita di bawah tajuk sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah. Mari sama-sama kita baca dan renungkan bersama. Sifat wajib bagi Allah, kaunuhu ta'ala aliman, yang bermaksud keadaan Allah yang mengetahui. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud sesungguhnya Allah mengetahui segala rahsia di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Mustahil bagi Allah tidak mengetahui apa yang ada di dunia ini kerana semua yang berlaku adalah dengan kekuasaan dan pengetahuannya. Allah juga mengetahui kebaikan atau kejahatan yang kita lakukan walaupun hanya sebesar zarah. Manusia juga tidak akan mampu menyembunyikan perkara yang dilakukan olehnya daripada pengetahuan Allah. Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Sifat mustahil bagi sifat wajib ini adalah kaunuhu ta'ala jahilan, yang bermaksud keadaan Allah Ta'ala yang tidak mengetahui. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud dan tidak akan hilang lenyap dari pengetahuan Tuhanmu sesuatu dari sehalus-halus atau seringan-ringan yang ada di bumi atau di langit. Dan tidak ada yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar melainkan semuanya tertulis dalam kitab yang terang nyata. Seterusnya, kaunuhu ta'ala hayyan, yang bermaksud keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Firman Allah, maksudnya Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluknya. Allah Maha hidup tanpa permulaan dan tanpa pengakhiran. Allah Maha hidup tanpa memerlukan makanan dan juga minuman. Allah berkeadaan hidup yang kekal selama-lamanya. Mustahil bagi Allah bersifat mati kerana Allah yang menghidup dan mematikan. Lawan bagi sifat ini ialah kaunuhu ta'ala mayyitan, iaitu keadaan Allah Ta'ala yang mati. Allah SWT tidak akan mati. Buktinya, firman Allah Ta'ala, dan berserahlah engkau kepada Allah Tuhan yang hidup, yang tidak mati, serta bertasbihlah dengan memujinya. Dan cukuplah ia mengetahui secara mendalam akan dosa-dosa hambanya. Sifat seterusnya ialah kaunuhu ta'ala sami'an, iaitu keadaan Allah yang mendengar. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud sesungguhnya Allah telah mendengar aduan perempuan yang bersoal jawab denganmu, wahai Muhammad, mengenai suaminya, sambil ia berdoa merayu kepada Allah mengenai perkara yang menyusahkannya. Sedang Allah sedia mendengar perbincangan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah sentiasa mendengar dan mengetahui apa yang diucapkan oleh makhluknya. Allah juga mendengar dan mengetahui apa yang tersirat dalam hati manusia. Kita hendaklah sentiasa memohon atau berdoa kepada Allah sahaja. Manusia yang tidak mahu berdoa atau memohon kepada Allah tergolong dalam kalangan orang-orang yang sombong.
Sifat mustahil bagi sifat ini ialah kaunuhu ta'ala as-samma, yang bermaksud keadaan Allah yang peka. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan tidak peka. Firman Allah bermaksud, patutkah mereka menyangka bahawa kami tidak mendengar apa yang mereka sembunyikan, yakni di dalam hati, dan apa yang mereka perkatakan, yakni dengan berbisik sesama sendiri, bukan sebagaimana yang mereka sangka. Bahkan utusan-utusan kami, yakni malaikat yang menjaga mereka, ada menulis segala yang mereka lakukan. Seterusnya, sifat wajib bagi Allah ialah kaunuhu ta'ala basiran, keadaan Allah yang melihat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, sesungguhnya engkau, yakni Allah, sedia melihat dan mengetahui hal ehwal kami. Allah sentiasa melihat dan mengetahui semua perbuatan makhluknya. Setiap perkara yang kita lakukan tidak akan terlepas dari pandangan Allah. Seseorang yang beriman dengan sifat ini akan sentiasa bertakwa kepada Allah. Lawan bagi sifat ini ialah kaunuhu ta'ala a'ma, yang bermaksud keadaan Allah Ta'ala yang buta. Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha melihat dan tidak buta. Firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya Allah sentiasa melihat segala yang kamu kerjakan. Sifat yang seterusnya ialah kaunuhu ta'ala mutakalliman, iaitu keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, Rasul-Rasul kami lebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain dengan kelebihan-kelebihan yang tertentu. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata dengannya. Semua ayat Al-Quran adalah kata-kata Allah. Kata-kata Allah wajib untuk kita taati dan kita patuhi. Manusia bercakap menggunakan mulut dan tidak boleh untuk kita samakan dengan sifat Allah yang berkata-kata dengan cara yang layak baginya. Hukum menyamakan sifat manusia dengan sifat Allah adalah kufur, yakni ingkar terhadap perintah Allah. Lawan bagi sifat ini ialah kaunuhu ta'ala abkama, yang bermaksud keadaan Allah Ta'ala yang bisu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak bisu dan keadaan Allah Ta'ala itu yang berkata-kata. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan kami telah mengutuskan beberapa orang Rasul yang telah kami ceritakan kepadamu dahulu sebelum ini, dan Rasul-Rasul yang tidak kami ceritakan hal mereka kepadamu. Dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan.